Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Nurul Syazwani binti Zahari daripada University Tun Hussein On Malaysia. Etnobotani adalah kajian mengenai tumbuh-tumbuhan dan kegunaan praktikalnya melalui pengetahuan tradisional, budaya dan masyarakat tempatan. Ia merupakan satu usaha untuk mendokumentasikan adat istiadat tempatan yang melibatkan penggunaan flora tempatan dalam aspek kehidupan seperti tanaman sebagai ubat-ubatan, makanan, alat binaan dan sebagainya. Sebagaimana yang kita tahu, tumbuhan merupakan antara penyumbang utama sebagai sumber dalam kehidupan seharian kita yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Tahukah anda semua spesies tumbuhan menghasilkan pelbagai kompound organik di mana sebahagian besar daripadanya tidak menyumbang secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Metabolit ini dikelaskan kepada dua, iaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer terbentuk sebagai faktor penting untuk pertumbuhan dan tumbuh-besaran tumbuhan, manakala metabolit sekunder tidak digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk pertumbuhan dan ianya juga dihasilkan lebih banyak apabila tanaman berada di dalam keadaan tertekan. Di dalam semua spesies tumbuhan terkandung metabolit sekunder yang umumnya sangat spesifik dari segi ciri-ciri dan fungsinya. Biosintesis metabolit sekunder ini boleh berlaku di semua organ tumbuhan termasuk pada akar, pucuk, kelopak, buah dan bijinya. Sebilangan metabolit tersebut disimpan dalam ruangan khusus yang terdapat pada tumbuhan. Lebih menarik lagi, metabolit sekunder ini dapat membantu spesies tumbuhan sebagai pertahanan yang berkesan terhadap pemangsanya. Walaupun ianya tidak begitu penting untuk pertumbuhan tumbuhan, tetapi kompound ini dihasilkan secara berlebihan oleh tumbuhan dalam keadaan tertentu. Kompound ini unik dan berbeza pada setiap spesies dan untuk pengetahuan semua, setiap jenis tumbuhan mempunyai pelbagai jenis metabolit sekunder yang bukan terdiri daripada satu jenis sahaja. Dalam video ini, kita akan melihat pelbagai spesies tumbuhan yang mengandungi pelbagai jenis metabolit sekunder. Contohnya seperti terpenoids, phenols dan alkaloids. Kompound ini bukan sahaja memberi manfaat kepada tumbuhan, malahan kepada manusia, lazimnya dalam kesihatan. Kebanyakan masyarakat tempatan seperti etnik Jakun di Kampung Peta Endau Rompin Johor juga bergantung kepada sumber tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Dipercayai masyarakat tempatan di sana mempunyai pengetahuan tradisional yang khusus untuk setiap jenis tumbuhan yang digunakan oleh mereka. Setiap tumbuhan mempunyai kebaikannya yang tersendiri sebagai contoh dalam aspek perubatan. Baiklah, kita mempunyai tetamu khas di talian pada hari ini bersama dengan saya, Encik Jai Kemaluk, merupakan salah seorang masyarakat tempatan Kampung Peta Endau Rompin Johor. Okey, saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Jai bin Kemaluk, orang panggil Jai. Saya asal memang di sini lah, di Kampung Peta ni, selama 29 tahun. Masyarakat dia daripada masyarakat orang asli, suku kaum Jakun lah, yang majoritinya yang terbanyak dekat negeri Johor ni dan negeri Pahang. Di sini juga ular-ulaman yang kerap sekali digunakan lah. Pertama itu pucuk simpu. Okey, pucuk simpu ni. Lepas tu kedua basung baning, pucuk putat. Okey, lepas tu dia pakai ni, satu ni pokok betal, dia punya buah dia sebagai dia buat macam umai lah. Dia umai, dia makan saji macam tu dalam hutan. Okey. Lepas tu tebu gogok ni, dia punya pucuk tu buat ulam lah. Pucuk muda dia tu. Sama juga dengan pucuk habung yang baru tu, yang masih hijau, yang tak berapa hijau lah dia. Dia lembut-lembut lagi. Lepas tu pucuk kokol. Pucuk kokol ni sama dengan macam tu orang kata, macam pucuk paku lah. Pucuk kokol ni dia merah, pucuk paku ni dia warna kehijauan. Lepas tu kulat sisir, ataupun satu lagi kulat telinga kera. Orang panggil sini lah. Lepas tu last sekali ni
pucuk kulim ataupun buah kulim tu digunakan dalam ulaman ataupun dalam masakan lagi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Jai di atas serba sedikit info mengenai antara sumber makanan dan ulaman penduduk Kampung Peta. Jadi, marilah kita melihat maklumat yang lebih terperinci mengenai tumbuhan tersebut. Pokok bertam mempunyai duri yang tajam dan buahnya yang boleh dimakan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih buah yang lebih muda berbanding tua. Ianya kerana buah yang muda lebih lembut dan sesuai untuk dimakan. Pokok simpu sering dijumpai persekitaran maupun berhampiran sungai berpucuk muda sering kali dijadikan ulaman bagi masyarakat orang asli ketika mereka berada sungai. Tambah selera lagi apabila pucuk ini disertakan dengan ikan bakar. Basung baling. Pokok basung baling berada di sekitaran tanah lembap. Daunnya sering dijadikan sayur, dihiris halus-halus dan dimasak dengan lada kering maupun ikan bilis. Kulat sisir lazimnya hanya ditemui pada batang pokok kayu mati atau hidup. Spesies ini dijadikan sumber makanan dan kerap digunakan atau dimasukkan ke dalam gulai ubi. Pokok petak di negara kita sering dijadikan sebagai ulam jenis daun yang dimakan segar bersama-sama nasi, sambal belacan atau budu. Daun petak berbentuk lonjong, panjang dan agak tebal. Pucuk petak yang muda dan lembut inilah yang dipetik untuk dijadikan ulam. Kulat telinga kera sama seperti kulat sisir kegunaannya. Kulat ini dikatakan mempunyai rasa yang enak dan juga kaedah penanaman yang mudah serta sebagai varieti kepada kulat yang sedia ada. Bagi tebu gogok, daunnya digunakan sebagai ulaman, terasa lembut walaupun fizikalnya seperti kasar. Batang tebu gogok dapat menghasilkan air perahan yang digunakan merawat mata atau sakit mata. Pucuk hapung, ia biasanya digunakan dalam perubatan bagi merawat penyakit batuk berdarah. Selain pucuk mudanya juga boleh dimakan sebagai ulam-ulaman.
kulim atau buah kulim yang muda sering digunakan dalam masakan dan juga dijadikan ulaman. Buahnya yang keras sering dimakan begitu sahaja dan mahupun dibakar. Pucuk kokol. Pucuk sama seperti pucuk paku, namun pucuk ini berwarna merah. Ia digunakan sebagai ulaman dan sayuran untuk dimasak. Selain itu, pucuk ini juga mempunyai kuah warna kemerahan apabila dimasak. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri dengan ucapan pantun. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Semoga dengan perkongsian ini kita bersama-sama dapat mengambil manfaat daripadanya untuk dikongsi dan diamalkan bersama. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya dan ahli kumpulan.